Memiliki seorang satu Quran, dipersilakan. Mana Quran paling dekat, capailah. Pagi ni guna Quran je. Minggu 4 kita belajar solat, minggu 2 kita belajar solat, minggu 4 kita tadabbur Quran sikit. Terus ke surah Qaf di muka surat 519. Qaf. Bermula ayat yang ke-16. Betul tak tuan? Saya baca, kemudian tuan-tuan ikut ramai-ramai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Kita tengok mana dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah, mudahkan kami memahami kitab suci-Mu. Jadikan kami orang yang mengamalkan yang kami telah faham daripada kitab suci-Mu, ya Allah. Baik, tengok tuan-tuan. Walaqad khalaqanal insan. Walaqad, geng bahasa Arab. Okey, geng kelas bahasa Arab. Tengok ya. Waw tu, waw dia panggil waw istinaf. Waw mula kata, ya, waw mula bicara, ya. Laqad, laqad tu satu kalimah penegasan, maknanya sesungguhnya, ya, dan dia diguna untuk fi'il madhi, tu, ya, untuk past tense fi'il madhi. Khalaqana tu dua perkataan tuan-tuan, khalaqa dengan na. Khalaqa telah menjadikan, na kami, ya, jadi Allah, kami telah menjadikan, khalaqa telah menjadikan, na kami, oleh kami. Kalau kitab-kitab tua tu bunyinya telah menjadikan oleh kami,
Bila oleh tu maksudnya fa'il, pelaku. Sesungguhnya kami telah jadikan al-insan tu, fahamlah kan, manusia kita, wa na'lamu, dan kami maksudnya Allah Subhanahu wa taala tahu. Tahu Allah ini tuan-tuan tak sama tahu kita, kerana tahu Allah ini zahir dan batin. Tahu kita hanya zahir. Ma tu apa-apa, sebarang, apa-apa. Dipanggil itu isim mausul, untuk yang tidak bernyawa. Ma. Macam kita kata, Datuk nak makan apa ni? Saya belanja ni. Kan Datuk pun jawab, apa-apalah. Apa-apalah tu ma lah dalam bahasa Arab. Ma. Jadi Allah, kami iaitu Allah tahu apa-apa tuwaswisu. Itu biasa kita kata was-was tu. Was-was. Tuwaswisu maksudnya yang terlintas, yang dibisik-bisik. Nafsuhu tu dirinya, iaitu di dalam diri. Ni Allah nak beritahu level tahu Allah itu tuan-tuan. Apa yang terlintas dalam diri kita pun Allah tahu. Ustaz datang ceramah kat masjid, dia ngadam ustaz tu, dalam hati dia ngutuk ustaz tu, tak guna ustaz ni, dia kata nyusahkan orang. Tapi dalam hati, jadi Allah tahu tak tuan-tuan? Dalam hati tuan-tuan sebagai suami banyak tak puas hati kat isteri? Kuat jawabnya. Itu realiti kan. Bercakap-cakap tak dalam hati tu. Bercakap kan, tapi luahkan tak? Ada suara tak keluar? Tak, sebab takut. Jadi Allah tahulah dalam hati kita tu. Orang perempuan ni memang Allah tahu, sebab apa saja dalam hatinya dia luahkan. Sebab tu dia lambat mati sikit. Sebab tu ada persatuan ibu tunggal. Sebab suami banyak yang cepat mati. Kan, sebab suami ni memendam perasaan. Baik tuan-tuan, kat sini datang hadis Rasulullah SAW jelaskan ayat ini. Bunyinya, innallaha tujawizu an ummati ma khatara fi qalbihi ma lam yakul aw ya'mal. Sesungguhnya Allah memberi pelepasan kepada umat aku, umat Muhammad SAW, apa-apa yang terlintas dalam hatinya selagi mana dia tidak cakap atau tidak amal. Jadi yang lintas dalam hati tidak dikira dosa. Bila tuturkan je dikira dosa. Ataupun buat. Dia dalam hati dia marah, tempeleng orang, pukul, bunuh orang. Yang di sungai, di Pasir Panjang baru ni apa? Anak menagih dadah, sembelih mak dia. Yang tu hak asasi manusia, tak ada bangun. Tak ada bangun. Tapi kalau orang masjid mandikan budak macam mandi jenazah, semua bangun memperkatakan. Ini satu kumpulan manusia yang apa baik orang agama buat, dia akan cepat-cepat bangun untuk mengutuk. Dia ada sekumpulan besar ni manusia macam tu. Tapi budak sembelih mak ni dia tak kata apa. Sebab tu kita kata apa? Mandikan sebagai mandi mayat tu untuk mengajar dia jangan buat lagi, mana lebih teruk daripada biarkan dia sampai dia sembelih mak dia. Kan ada kawan-kawan kita cakap macam tu lah. Baik tuan-tuan, jadi dalam hati tidak dikira salah. Jadi kalau nak kutuk kami, kutuklah matilah tuan-tuan. Wa na'lam wa nahnu, dan kami iaitu Allah Subhanahu wa taala aqrabu. Apa makna aqrabu? More close, itu aqrabu. More close. Bahasa Melayu kata apa? Lebih dekat. Lebih dekat. Aqrabu. Qaribun. Kita pun kata sahabat karib kan, sahabat karib.
K-A-R-I-B itu tuan-tuan sebenarnya qaf ra ya ba, qarib. Ya, sahabat karib tu daripada aqrabu, qaf ra ba tu lah. Karib tu maksudnya dekat, sahabat yang dekat dengan kita. Gitu ya. Jadi kami iaitu Allah Taala lebih hampir, ilaihi, ila tu kepada, hi tu nya tu nya manusia tadi, al-insan tadi. Ya, jadi Allah Taala lebih hampir kepada manusia kita lah tu ya. Min tu berbanding dengan min tu berbanding dengan habli tu tak urat. Habli itu asalnya tali. Ya, hablum minallah, hablum minallah kan ya. Tali menghubung maksudnya urat lah. Kalau dalam badan kita panggil urat. Al-warid tu maksudnya leher. Ya, jadi Allah Taala lebih hampir kepada manusia berbanding dengan urat lehernya. Jadi kat mana Allah ada tuan-tuan? Kalau Allah itu lebih hampir dengan kita berbanding urat leher, kat mana Allah ada? Kat sini geng-geng ajaran sesat mula dia kata Allah dalam diri dia tu. Urat leher sini, Allah tu lagi dekat lagi, kat dalam dia tu. Ya. Walhal tafsirnya kami lebih hampir untuk mengawasi insan ini, kita lah tu. Ya. Apa yang manusia ni buat ni, Allah lebih hampir mengawasinya melalui malaikatnya, dan tidak putus-putus, tak pernah berhenti Allah awasi kita ni. Sejak umur kita 14 tahun dulu akil balik, Allah wakilkan kepada malaikat untuk mengawasi setiap perkataan dan perbuatan kita. Ini namanya akidah. Ya, ini namanya iman. Pagi ni kita nak pegang yang ni lah. Ya, sejak kita akil balik, Allah appoint malaikat untuk mengawasi setiap tutur kata dan perbuatan kita. Jadi tak ada yang free of charge lah. Ya, sama ada pahala atau dosa. Sejak bila tuan-tuan? Bukan sejak pencen. Bukan sejak pencen. Pengawasan ni bermula sejak akil balik. Boleh ya? Kita pegang kuat-kuat tu iman tu. Itu namanya iman, akidah. Ya? Baik. Urat leher manusia kalau putus dia mati. Jadi pengawasan ini tidak berhenti-henti. Umpama urat leher manusia, kalau dia putus mati. Ya? Jadi sampailah sekarang tuan-tuan, sekarang ini malaikat itu diwakilkan oleh Allah Ta'ala, diberi tugas untuk mengawasi kita. Jadi sebab itu kita kena berhati-hati dalam tutur kata dan dalam perbuatan. Ya, sebab Quran ini mendidik iman kita. Dia dapat melalui Al-Quran tuan-tuan, dia tak dapat melalui buku cerita. Dia dapat melalui, tuan-tuan buka Quran tu kalau boleh, mana apa Datuk-Datuk Tan Sri yang kaya-kaya ni tolong sponsor dalam 60 biji ke apa ke Quran per kata untuk masjid, simpanan masjid. Nanti kita jangan guna Quran yang ni, yang hanya Arab ni. Ya, sebab tengok dahi tuan-tuan bukan dahi orang Arab lah. Betul lah tu. Jadi kalau ada yang perkata tu, boleh kita tengok mana kat bawah dia tu. Khalaqna, kami telah jadikan, dia letak tu kan. Jadi lebih kita rapat dengan Quran tu lah. Baik. Saya cuba berniaga tapi tak untung-untung. Kalau saya jutawan, saya sponsor kat. Ini nak tukar tayar kereta pun lambat. Tak boleh sponsor. Baik tuan-tuan, wakilkan kepada dua malaikat tadi Allah sebut dalam ayat berikut. Tengok, id yatalaqqa al-mutalaqqiyani. Ya, pengawasan itu bila berlaku? Id, tatkala, kan, yatalaqqa tu maksudnya mencatat. Ya, yatalaqqa tu mencatat.
Al-mutalaqqiyani itu bahasa Arab ya musanna. Al-mutalaqqi, al-mutalaqqiyani, al-mutalaqquna. Macam tu ya. Jadi musanna, musanna ni dua. Ni bahasa Arab ya. Dua. Ya, jadi pengawasan ini berlaku tatkala dua malaikat mengawasi dan mencatat. Yatalaqqal mutalaqqiyani. Ya, dua malaikat. Kat mana malaikat tu duduk? Anil yamin. An tu tak payah terjemahlah. Al yamin itu kanan. Ya. Kemudian wa anis shimal, shimal tu kiri. Jadi malaikat yang mengawasi dan mencatat semua amalan kita ini ada di kanan kita dan ada di kiri kita. Follow kita, awasi kita, sentiasa mengikuti kita gitu. Kecuali beberapa ketika waktu orang masuk jamban tercangkung terberak, dia tak ikut. Dia tak ikut masuk. Ya, waktu suami isteri sedang jima, dia tak dekat. Dia malu. Banyaklah hadis-hadis ni. Dan dalam rumah orang ada anjing, dia tak masuk. Tapi dia awasi. Cuma dia tak dekat. Sebab tu kan suami isteri itu bila berjima sebaik-baiknya di bawah selimut kan dia ada aturan-aturan kan. Anjing seboleh mungkinnya jangan ada dalam rumah. Tapi kalau dalam rumah tu pun ada babi, bolehlah bawa masuk anjing untuk dia halau babi. Macam tu. Tu cerita. Kalau perlu tidak mengapa, tidak makruh kalau perlu. Saya buat kebun nak sihat badan ni, pergi kebun. Ada kawan hantar 100 anak kelapa. Kebun tak ada pagar kan, tapi tepi kampung orang asli banyak anjing kan. Satu sudut tu dekat dengan orang asli ni banyak anjing, jadi sudut lain ni jauh lah jadi kita tanamlah 70 lebih kelapa tu. Sekarang ni tinggal 20 lebih lah. Cerita babi ambil cukai, dicukai oleh babi kan. Jadi kalau ada anjing dia jaga tu, babi lagi kan. Jadi tu cerita anjing tadi dan dah ada pagar, anjing tak, babi tak masuk lah. Kalau setakat anjing nak bawa pergi jogging untuk seronok, yang tu makruh. Kalau bawa pergi jogging takut orang curi kita, itu keperluan. Kawasan tu memang terkenal kawasan pompak kan, jadi untuk jaga keselamatan. Okay. Baik, dan dua malaikat di kanan dan di kiri. Qa'idun tu, qa'idun tu kan maksudnya duduk. Itu yang bila orang tua-tua lu ngajak, kat sini malaikat tu. Jangan tunjuk kat sini, runtuh bau kita. Allah sebut di kanan di kiri, tak sebut atas bahu. No, tu guru kita kampung dululah. Malaikat yang belah kanan tu malaikat apa nama tuan-tuan? Yang belah kiri tu? Mari kita tengok ayat berikutnya. Ma yalfidhu, ma tu ma nafi nama dia. Ma nafi, nafi tidaklah. Macam tu nafi tidaklah. Tuan makan daging tak? Ma ustaz, ma. Ma tu tuan nafikan, tak makanlah macam tu. Jadi ma tu tidaklah. Yalfidhu tu lam fa dha, lafaz. Itu dah jadi bahasa Melayu. Lafaz. Yalfizu tu kata perbuatan, melafazkan. Tidak melafazkan min qaulin. Qaulin tu satu perkataan. Jadi tidak melafazkanlah oleh manusia tadi satu perkataan. Tu susunan ayat lama lah tu. Illa, kecuali ladai itu di sisi, hi itu nya manusia. Kecuali di sisi manusia itu ada apa tuan-tuan? Raqibun atidun. Itu yang tuan-tuan sebut tadi, raqib belah kanan, atid sebelah kiri. Cuma pagi ini kena betulkan, bukan raqib belah kanan, atid sebelah kiri, tetapi sebelah kanan itu raqib atid, sebelah kiri itu pun raqib atid. Itu kena betulkan.
Sebab raqibun tu maknanya memerhati, muraqabah, raqib, ya, memerhati. Atidun tu bersedia mencatat. Jadi di sebelah kanan kita ni ada malaikat yang sentiasa memerhati tak putus-putus, yang sedia untuk mencatat apa baik perkataan, apa baik perbuatan yang timbul daripada kita. Termasuklah WhatsApp. Tak semesti tutur kata kan, sekarang ni ala-ala moden kan, pindah-pindah kan, apa, share macam-macam tu. Malaikat sentiasa mencatat. Malaikat ni namanya bukan nama, fungsinya raqibun atidun. Itu fungsinya. Dia beza dengan Jibril tu kan. Jibril tu nama malaikat tu, bukan fungsinya. Dan dia satu je. Ya, raqib atid ni nama fungsi, macam polis. Polis tu nama kerja dia tu, askar. Nama ni ada Abu, Ali. Ya, jadi raqib atid tu macam tu. Ya, kerjanya raqib mengawasi, atid mencatat. Jadi sebelah kanan kita ini ada malaikat mengawasi dan mencatat amalan baik, perkataan baik. Dan sebelah kiri juga ada malaikat yang memerhati dan mencatat amalan jahat dan perkataan jahat. Jadi di kanan, di kiri. Jadi tuan-tuan, kalau ditanya ke kita, sejak umur kita 14 tahun, malaikat mana yang penat mencatat? Yang kanan ke yang kiri? Sejak umur berapa yang kanan tu mula mencatat? Tak? Kita kata melafazkan kalimah-kalimah Quran ni pahala, malaikat kanan catat. Sejak umur berapa melafazkan kalimah Quran? Solat berjemaah pahala, malaikat kanan catat. Sejak umur berapa solat jemaah dimulakan? Ini akidah namanya, ini iman. Jadi kalau pegawai kerajaan mengurus tender-tender, mengurus pembelian bahan-bahan yang kerajaan nak berbilion-bilion ni, mengimani ayat ni tuan-tuan, jimat belanja negara kita ni. Dia tak ada kecoh-kecoh rasuah, tak ada kecoh-kecoh salah guna kuasa, sebab dia beriman kan. Tak ada SPRM, tak ada polis, tak ada CCTV, dia baik. Sebab ayat ni dengan dia. Ayat ni dengan dia, bukan ayat ni duduk kat Amerika Syarikat. Ayat ni dengan dia, Quran tu dengan kita. Ini salah satu, kalau tuan-tuan masih ada kuasa lah, jadi penasihat sana, jadi ahli lembaga sana, bawakanlah ayat-ayat ni untuk mantapkan integriti warga negara kita. Isteri bawakanlah ayat ini untuk mantapkan jati diri suami. Suami bawakan ayat ni, ajarkan untuk mantapkan jati diri isteri. Ibu bapa panggil anak-anak, kumpulkan, jamu dia makan sekejap, lepas tu panggil ustaz yang dekat-dekat sini, syarahkan ayat ni ke anak-anak itu supaya jati dirinya kokoh melalui metod yang suci. Ada orang nak mantap jati diri itu dikurung dalam gelap 2 hari lah, tak keluar-keluar bentuk jati diri, tapi metod tu metod tak suci kan. Ini manhaj ataupun metod yang suci, iaitu ayat Quran. Tapi jarang-jarang tuan-tuan, jarang-jarang manhaj ini, cara ini digunakan. One day saya ke satu departmen bawah Kementerian Asas Tani dulu, Kementerian Asas Tani dulu kan. Salah satu departmen tu panggil kita 2 jam untuk ceramah integriti lah, unit integriti buat kan. Saya kata saya tak pandai ceramah dan saya tak pandai nak bercerita berlawak-lawak, nanti takut orang boring. Kalau sudi dan sanggup, saya pancarkan ayat Quran, saya beritahu maknanya. Itu saya pandai lah. Kalau tu saya setuju datang. Kalau nak suruh saya ceramah macam penceramah lain yang tu saya tak pandai lah. Dia kata tak apalah doktor, dia kata
buat ikut doktor nak buat. Saya kata okey, syaratnya you kena sediakan LCD projector lah, sebab kita nak pancar soft copy Quran. Ya, sebab Quran ni tuan-tuan, minta maaf banyak-banyak ya, Quran ni tuan-tuan kepada orang Melayu dia tak boleh ceramah mulut, orang takkan dapat. Dia kena tengok sama-sama baru dapat, baru dia lekat lah, gitu ya. Jadi sampai saya pancarkanlah ayat ni. Saya pancarkan ayat ni macam ni lah, kita cerita sikit-sikit. Tak adalah tafsir hadisnya 17 hadis syarah, tak ada. Yang kita buat kesimpulan-kesimpulan kan. Kat depan saya ni, di cushion yang besar tu, dia ada 6 orang. Salah seorang dia tu perempuan pakai skirt. Jadi saya pun malaikat tengok aku ni macam tu lah kan. Chinese woman jadi berlangsung bila perasmian majlis ketua pengarah, kan pegawai-pegawai yang timbalan ketua pengarah semua hadir. Jadi saya jangka habis perasmian dia akan move lah, dia akan pergi lah gitu ya. Jadi rupanya bila habis saya pula, giliran saya pula untuk bercakap, dia tak bangun, dia stay kat situ kan habis sampai 2 jam dia tak bangun kan. Jadi bila habis kan kita VVVIP pergi makan tempat special. Jadi bersama dia barulah berkenalan, rupanya dia ni pegawai integrity grade 52. And the first person mengeluarkan suara dia setelah saya tanya siapa, who you are lah macam tu ya. Dia lah yang bersuara. Dia kata, cakap pada Timbalan Ketua Pengarah, dia kata, Datuk, I suggest to you, we invite Dr. monthly to deliver the same method from the Quran to develop integrity di kalangan staff kita. Cina tu. Kita ni daripada nak potong uti jala tu, nak makan terungkai sudu garfu tu bila dia mencadang tu. Orang Melayu apa respon dengan Quran? Ada yang kata apa? Saya Quran. Orang Melayu tak respon apa pun. Rupanya dia lebih memikir pada kita. Jadi tuan-tuan, poin dia pagi ni tuan-tuan, jomlah kita fikir. Jadi jabat department kata, okey Ustaz, saya setuju. Datuk TKP kata, saya setuju Ustaz. So monthly program 2 jam. Saya kata saya pun setuju. Monthly 2 jam. Cuma saya tak setuju saya datang. Kan saya kata I am very busy, quite little busy from Prime Minister. So please search and invite another ustaz lah. Sebab Quran ni kan ramai yang boleh kan. Oh tak, cannot. Kita dah jemput berbagai ustaz datang untuk berceramah integriti. Hari inilah baru kami dapat integriti tu melalui Quran. Jadi inilah di Quran tuan-tuan membentuk iman. Dan ini yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Disampaikan Quran. Kat pokok kurma, bawah pokok kurma dibacakan Quran. Cumanya dulu tak perlu terjemah sebab bahasa Arab dia dan di Arab kan. Macam itulah tuan-tuan. Tapi Quran ini sudah hilang daripada bangsa kita. Bukan sudah hilang lah, memang lama dululah hilang. Sebab kita hanya membaca. Betul tak? We just do the recitation. Very little from us to try and force the effort to understand. Itu baru understand tu, belum lagi menghayati untuk mengamalkan. Dan jadi kalau kita faham dah Allah ini sentiasa mengawasi kita dengan 2 malaikat tadi, tak pernah pisah, tak pernah putus, di mana saja baik kita berada, dan 2 ni bersedia mencatat dosa pahala. Kanan catat pahala, kiri catat dosa. Lalu dalam rumah kita Hindustan berjoget 2 jam. Yang mana mencatat? Apa yang kanan lah? Apa yang kanan nak catat? Dada bergoyang, kiri catat. Punggung goyang, kiri catat. Datang Korea pula 1.5 jam, kanan ke kiri?
Datang pula drama Melayu Cinta Berahi. Oh, kanan ke kiri. Datang pula bola, walhal tajwid tak belajar lagi, solat tak belajar lagi, rukun sunat dia faham bacaan pun tak lagi, tapi 2 jam dengan bolanya. Kanan ke kiri. Jadi yang penat mencatat, kalau ikut tabiat hidup bangsa kita sekarang ni, kiri. Dapat Quran, alhamdulillah lah kita dapat buka Quran tu, kita dah cerita itu, dapatlah buka. Auzubillah, baca satu pipi sini, satu pipi sebelah kan. Sebelah sini, dah rasa masuk syurga Firdaus dah. Sadaqallahul azim. Baru 2 muka surat. Berapa minit? Yang kiri tadi berapa jam? Ini tuan-tuan yang perlu kita mantapkan. Jadi nanti dalam rumah kita sendiri, jangan fikir rumah orang lain, dalam rumah kita sendiri nanti kita aktifkan yang kanan mencatat. Balik pada kuliah subuh, sampai rumah, isteri, anak, jom kita buka Quran dalam 40 minit, kita baca sama-sama. Habis duha, jangan duha kat masjid. Bukan haram lah, bukannya tak sah. Duha di rumah lah. Walaupun kita tak ajak anak-anak, tapi anak perhati kita solat, dalam hatinya mesti ada, kalau aku dapat buat elok ni, mesti ada. Tapi separuh orang dia selesai semua, isyrak kat sini, duha kat sini, jadi rumahnya kosong daripada malaikat kanan tadi. Jadi ini namanya jati diri, integriti kita. Boleh tak? Jadi kita takut kiri, sekali kanan dapat catat. Kiri, sekali kanan dapat catat. Kalau kat kedai roti canai, kat kedai kopi tuan-tuan, sejam duduk berborak 4 orang kawan, kanan ke kiri banyak catat? Cuba tuan-tuan tengok ayat depan dia. Sebab apa kita kena ambil penting sangat ni? Sebab ayat depan itu menyambut, Allah beritahu kita apa? Wajaat. Itu tuan-tuan, walaupun ja'at tu kalau bahasa Arab fi'il madi, tetapi di situ terjemahannya bukan telah datang, tetapi pasti datang. Pasti datang. Apa yang pasti datang? Sakaratul maut. Yang tu kita dah biasa sebut dah. Sakaratul maut. Bila tuan-tuan datangnya sakaratul maut? Daripada umur dia 14 tak membuka Quran, tak pernah buka, tak pernah baca, sampai umur dia 36 kena Covid, dia mati. Tak pernah baca Quran. Dia baca Quran bila? Umur 10 tahun di SRA, Sekolah Rendah Agama ataupun Kafah. Masa tu dia belum angkat balik. Naik tingkatan 1, tinggal Quran, tak buka-buka dah. Sampai 36 Covid, masuk maib, masuk ICU, pernafasan, mati tuan-tuan. Apa? Hari-hari dengan telefon, Facebooknya, Twitternya, bukan buka baca Quran. Jadi apa nasib dia tuan-tuan bila sakratul maut tu datang? Ini kita takut. Ini yang kita takut. Kita bukan kita, tuan-tuan dah tu. Kan? Tuan-tuan dah. Kalau sakratul maut datang, alhamdulillah, sebab dah kenal masjid, dah kenal duha, dah kenal Quran, dah kenal belajar solat, dah hadir majlis ilmu, kanan tu dah mula mencatat. Sebab tu bila saya ada kat satu masjid tu naik tangga tinggi, di atas, bawah tu kelas-kelas kafah SRA ni, kelas-kelas budak-budak belajar petang tu, tengah belajar solat dengan guru-guru agama ni lah. Dalam 60 orang, 70 orang, urus tiap masjid datang ke meja, dia kata, Ustaz berhenti sekejap Ustaz, dalam setengah jam kita nak solat jenazah. Kata okey, saya pun buat pengumuman lah, okey kita stop sini, siapa tak ada wuduk, yang lelaki-lelaki pergi ambil wuduk, nanti kita solat jenazah sama-sama lah. Jadi naik, orang angkat keranda naik, letak depan. Jadi imam lah. Jadi sebab orang tak kenal kita datang tu sekali tu je kat masjid tu.
Jadi imam solat, bila imam solat, habis solat imam doa, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma firul muslimin, salam. Doa main-main maksudnya. Kita dah cerita adab berdoa gitu kan. Kalau saya tanya apa makna doa tu, takut-takut dia tak boleh jawab. Jadi habis tu saya beranikan dirilah, boleh tak jangan angkat keranda dulu, saya nak tahu siapa yang meninggal. Yang kita solat ni siapa? Ya, seorang jawab, budak lelaki umur 21 tahun. Seorang ni jawab, saya tak tahu siapa. Ya, bila dengar budak lelaki 21 tahun, saya pun boleh tak saya tahu dalam ramai-ramai ada tak ayah budak ni? Ya, lalu dengan suara-suara sebak-sebak, serak-serak tu, seorang hamba Allah kata saya ayah dia. Ya, lalu kalau saya nak tanya, boleh tak anak ni meninggal bila? Dia kata pukul 12 dekat pukul 1 malam tadi. Ya, di mana? Di Melaka. Dia meninggal di mana? Di jalan, jatuh motor dekat pukul 1. Apa budak-budak buat kalau dekat pukul 1? Lalu saya tanya, tuan pasti tak malam tadi dia dah solat isyak? Masa tu semua dah senyap dah. Maghrib dia solat tak? Saya ngundur ke belakang lah. Asar dia solat tak? Dengan kadar lelaki umur 21 mati atas motor, mati jatuh motor ni. Jadi kalau ini keadaan anak kita ni, tiba-tiba imam berdoa dengan laju, dengan suara tak jelas tadi, agak-agak berdoa tak dapat tak menolong anak ni. Kalau tuan-tuan yang mati, bolehlah doa macam tu. Saya cakap dengan orang ramai ni lah. Sebab tuan-tuan dah jadi imam, dah jadi Bilal, dah dapat pahala banyak. Sekarang ni yang mati ni, yang sakratul maut datang ni siapa? Jadi tolonglah doa elok-elok, tazkirah kepada si hidup, bukan pada si mati. Jadi sekarang tuan-tuan, boleh tak saya nak pimpin, kita baca Fatihah sama-sama, lepas tu saya akan berdoa. Imam kalau ada hal boleh move, boleh pergi. Sebab dia laju tu, dia macam dia ada hal, dia nak cepat. Jadi pun Al-Fatihah, baca Fatihah, lepas tu saya berdoa, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa semua bahasa Melayu, kita kata, ya Allah, di hadapan kami ini hamba-Mu lelaki yang telah Engkau ciptakan suatu ketika dulu, Engkau beri peluang kepadanya untuk hidup mengikut hidayah, dan sekarang Engkau telah ambil nyawanya semula. Kami tidak pasti apa tutur kata dan perbuatannya sepanjang hidup sejak akil balik. Oleh itu, ya Allah, kami pohon, kalau ada perkara-perkara wajib yang ditinggalkannya, tolonglah ampunkan. Kalau ada perkara haram yang dilanggar, tolonglah ampunkan dia. Kalau ada ibu bapa dikasari, ditengkingnya, tolonglah ampunkan dia. Satu-satu kita sebut fi'il manusia ni, tuan-tuan. Sebab kita tahu sakratul maut dah datang ke dia tu. Dan siapa dia? Ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan yang meninggal kat depan tu, letak dalam kerana tu, Ustaz doa pendek je, ya Allah selamatkanlah dia masuk kubur, tu je. Sebab tuan-tuan dah banyak amal soleh. Jadi kalau budak 21 ni tadi, ada amal soleh dia tak? Ayah dia kata jangan keluar malam, duduklah rumah ni, bahaya keluar malam ni, dia keluar. Derhaka tak? Jadi kalau ada imam sini untuk berdoa, imam kena fikir tu. Kalau ada jirannya disakiti dengan bunyi motornya, tolonglah ampunkan dia. Satu-satu kita sebut. Yang belakang yang kata anak saya tadi, jangan ceritalah tuan-tuan, dia bukan menangis dah. Dan jadi melolong dengan panjanglah doanya sampai habis, wassalam. Okey tuan-tuan, sekarang boleh angkatlah untuk kita bawa ke kubur. Saya nak teruskan kelas saya. Sejak ramailah ambil nombor telefon masa tu, lepas tu bila mati, telefon kita, Ustaz boleh datang masjid kami tak Ustaz, Zuhur Ustaz. Jadi imam solat jenazah Ustaz. Tu cerita doa itu. Dia banyaknya Allahumma firallah maja'al di bahasa Arab tu, jadi orang tak amin pun. Tapi bila doa orang yang doa dengan doa yang faham,
kan, orang ambil elok. Jadi tuan-tuan, sakratul maut dah datang kat dia kan. Dia boleh beramal lagi tak untuk aktifkan malaikat kanan tadi? Tak boleh dah. Tuan-tuan pernah fikir tak hal anak-anak kita ni? Saya selalu ungkap, anak kita boleh waste drive kereta mencari kedai makan yang sedap masakannya, dia jumpa. Anak kita walaupun travel light banyak, simpang banyak, boleh sampai ke dalam stadium kalau ada konsert, kalau ada sukan. Tapi anak kita ke majlis ilmu yang adakan majlis surau, sampai tak? Dia sampai tak? Cuba kita fikir, tak cerita lagi Quran ya, bila dibuka, bila dibaca, bila dia nak usaha faham, wallahu alam. Baik tuan-tuan, tengok balik Quran. Wajaat sakratul maut, pasti datang sakratul maut kepada al-insan tadi, kepada manusia tadi ya. Jadi marilah kita bersedia tuan-tuan ya. Dan istilahnya lah, invited comma-nya, mari kita penatkan yang kanan tu menjadi. Tapi dia tak penat lah tapi realitinya tuan-tuan, zalika, kata Allah Ta'ala, zalika ma kunta minhu tahidun. Zalika, yang demikian itu, iaitu sakaratul maut tadi ma kunta, kunta tu engkau, minhu daripadanya, tahidun cabut lari. Jadi ramai orang tak nak mati. Itu bahasa mudahnya lah tahid tu maksudnya lari, melarikan diri, tak nak mati. Ada kopi 7 dalam 1, kuat tenaga, licin, beli, minum, dia tak nak lemah kan. Orang perempuan pula ada krim untuk hilangkan kedut, satu besar tutup botol ni harga 280, beli. Duduk depan cermin tu nak elak kedut. Sebab apa? Bila nampak kedut ingat mati. Betul orang perempuan? Perempuan belakang tak buat dah sebab memang dah berkedut dah. Ini cerita yang belum ada kedut, tak nak mati. Itu Allah sebutlah. Jadi dalam ayat lain Allah kata lau yu'ammaru alfasanatin, macam tu ya. Ada manusia ni berharap dia ini diberi umur yang panjang sampai 1000 tahun. Itu harapan dia. Tak nak mati, tak nak mati. Baik tuan-tuan. Jadi tapi akhirnya mati juga. Bila mati pergi mana tuan-tuan? Ke kubur. Ikut kita dululah, tradisi Arab dulu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ikut kita 3, tinggal 1, balik 2. Apa 3 tuan-tuan yang ikut kita pergi kubur? Keluarga, harta, amal. 3 ni keluarga ni ialah bini, anak, ikut tu. Nangis-nangis ambil tisu lap tu. Tapi dia dah terbayang dah, banglo ayah ni siapa dapat gitu kemudian dulu Arab dulu kalau dia nak ke bumi macam Cina kan, dia dibawa harta, emas dibawa sama. Dulu tradisi Arab. Kita tak ada kemudian amal lah, mengiringi mayat ini. 2 balik, 1 tinggal kan. Harta dan keluarga tadi balik rumah balik. Yang tinggal apa dia tuan-tuan? Amal. Amal apa yang tinggal? Sujud solatnya tak elok. Bulan lepas kita dah cerita, membacanya dia tak tahu tahiyat tu apa kalimah ni dia tak tahu. Pagi tadi kunun anak kita imam baca laju sikit kan, dah tak boleh nak tadabbur dah, tak boleh nak faham dah. Jadi ibadah-ibadahnya tak sempurna, lalainya lama. Bila dah dewasa dia mula buat ibadah tak sempurna pula. Lalainya dulu lama. Jadi takut tuan-tuan tak boleh nak cover, dia tak boleh nak balance kan antara kanan dan kiri dosa pahala tadi. Dan okey, ada masa boleh lagi sikit. Tengok ayat berikut tuan-tuan, apa bunyi ayat berikut ni? Apa pula? Ini namanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan ahli sastra boleh menulis sikit, ni namanya perjalanan hidup. Perjalanan.
Dia bukan pusingan. Kalau pusing dia pergi balik yang awal. Tak, ni perjalanan. Ya, daripada hidup tadi dia bercakap, dia berbuat, malaikat catat, kemudian sakaratul maut datang. Lepas tu apa jadi tuan-tuan? Apa ayat berikutnya tu? Baca kuat-kuat sikit tuan-tuan. Itulah masuk dalam kubur tadi. Lama dalam kubur itu, satu hari nanti nufikha ni ditiup lah. As-sur tu apa tuan-tuan? Jangan sebut sangka kala lah, sebut yakin sentiasa. Mana boleh sangka benda tu? Waktu berkala-kala pula dia sangka. Saja je saya suka merhati perkataan. Tengok sangka kala. Sangka benda ni kena yakin. Tak boleh sangka-sangka. Kan? Lepas tu kena sentiasa. Mana boleh kala-kala tu Oh gitu. Trompet. Betul lah tu. Ditiuplah trompet. Okey tu serunai agung, serunai dahsyat wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id. Allah kata apa? Itulah hari, dzalika itulah yaumu tu hari, al-wa'id tu apa dia? Yang diugut, diancam, diberi amaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran ni. Daripada dulu lagi diberi amaran. Kiamat. Ditiup sangkakala. Yang pertama akan hancur, dan yang kedua akan bangun semula. Baik, bangun semula tu bagaimana tuan-tuan? Ayat berikutnya menyambut. Wajaat kullu nafsin, dan pastilah datang nanti ke mahsyar. Itu maksudnya jaat, pasti datang ke mahsyar nanti. Kullu nafsin, setiap orang. Dia datang sendiri ke dia diiringi tuan-tuan? Ma'aha. Ma'a ni maksudnya sederap dia, dengan dia tu maksudnya dia diheret, atau terjemahan yang paling mudah faham. Dengan dia itu diheret oleh siapa? Sa'ikun wa syahidun. Sa'ik tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Mekah, driver taksi, driver bas tu namanya sa'ik. Sa'ik taksi, sa'ik otobus. Sa'ikun tu driver. So every people will be drive by malaikat, go to mahsyar. Because what? Because everybody yang hidup kat dunia ni lalai sejak umur 14 tahunnya, amal solehnya tak cukup, dia tak akan bergerak sendiri ke mahsyar. Dia tak akan bergerak sendiri ke mahsyar, kerana bangun-bangun daripada kubur tu pun dia dah lafazkan qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina, dalam Yasin tu lah. Bangun-bangun daripada kubur tu dia berkata, Allah, siapa pula pandai-pandai bangunkan kami balik ni? Sebab amal solehnya tak ada, tak cukup. Dia takut. Jadi ditugaskan satu malaikat untuk mengheretnya ke mahsyar. Ini suasana dia tuan-tuan. Kemudian ada satu lagi malaikat, itu ada wa dan. Tadi raqibun atidun tu ada wa, bukan raqibun wa atidun. Raqibun atidun, bahasa Arab sifat mausuf nama dia. Ini sa'ikun wa dan, maksudnya dua malaikat tu. Malaikat yang mengheret dia, dan juga malaikat yang akan menjadi saksi terhadap segala yang dibuat di dunia ini, iaitu malaikat yang mencatat tadi. Dua malaikat ini heret dia. Bagaimana cara dia heret tuan-tuan? Rasulullah SAW menjelaskan, digelungkan dia ini dengan gelung api, macam pemetung air ni, tapi api. Api, lalu api ini digerakkan ke mahsyar. Jadi dia di tengah kena gerak tak kena gerak? Dia bukannya rantai tarik tu, tak.
digelungkan api, dan api ini digerakkan ke mahsyar, maka dia pun kena geraklah ke mahsyar. Dan bersama itu juga malaikat yang pegang rekod amalannya. Ini perjalanan seterusnya. Dan bila sampai di mahsyar, apa berlaku tuan-tuan? Berlakulah ayat yang berikutnya, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Kata Allah Ta'ala kepada orang yang hidup lalai kat dunia ni, lalainya lama, ingatnya hanya sekejap, taubat pun main-main, istighfar lepas solat 3 kali tu pun main-main, sambil korek-korek kuku, astagfirullahalazim, astagfirullah, tidak bersungguh. Orang yang lalai ni, Allah akan kata kat dia ni, ni lalai ni, dia kata, itulah dulu kamu lalai, tak ingat pertemuan engkau dengan aku ini. Itu maksud laqad kunta. Kunta tu fi'il madi, dulu. Dulu kat dunia. Engkau, ta tu engkau lah. Fi tu berada dalam keadaan ghaflah. Ni kalau orang Kedah pun dibahasa ghaflah juga. Lalai. Ghafilin, lalai. Berdoa pun lalai. Min kan kita dah sebut. Tahu tak apa yang didoa tu? Tak tahu. Dalam ibadah pun lalai. Gitu. Tak cerita soalan Allahu Akbar macam-macam dah ingat, lalai juga. Jadi Allah kata, dulu masa kau hidup kat dunia, kau tak ingat ni, tak yakin nak jumpa aku sekarang ni. Gitu. Min hadza. Hadza tu maksudnya jumpa Allah masa itulah. Manusia tak ingat. Sebab tu dia sapu rasuah, sebab tu dia salah guna kuasa, sebab itu sepatutnya membela orang susah, tapi diguna orang susah untuk dijadi kaya. Macam-macam perangai manusia. Bila depan kita, kami bela kamu, jadi macam nak muntah dengarnya. Sebab kita tahu dia bukan bela orang pun, dia yang nak kaya. Perangainya macam tu. Sebab apa? Sebab dia lalai. Sebab apa isteri menengking suami? Sebab dia lalai, dia tak ingat dia akan menghadap Allah Ta'ala. Sebab apa suami tak tunaikan kewajipan membimbing, mendidik isteri dan anak-anak? Sebab suami lalai, tak ingat dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Allah akan kira satu-satu, nanti Allah akan tanya. Isteri kamu peluk, tapi kamu ajar tak bacaan Qurannya. Isteri kamu peluk, tetapi kamu ajar tak fardu ain, cara-cara solatnya. Sebab lalai, sebab tu kita tak buat. Can understand or not? Kalau kita yakin memang ingat, insya-Allah kita merangkak berusaha untuk melaksanakan yang wajib tadi. Betul tak? Walaupun merangkak tu kita usaha, kita tetap usaha. Tu. Anak-anak bukan hanya kita panggil WhatsApp, balik semua, kita ada jamuan hujung bulan ni. Bukan itu saja, kita akan WhatsApp juga, balik semua, kita ada nak menghayati Quran hujung bulan ni. Itu akan kita buat sebagai ayah. Sebab kita yakin nanti kita dipertanggungjawabkan oleh Allah tentang anak ini. Sebab kita yakin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam tu. Apa bunyi hujung surah Kahfi tuan-tuan? Hujung sekali, ayat last sekali. Apa bunyinya? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Apa makna ayat tu? Man, fa tu makna man, orang, yarju yang yakin, liqa'a bertemu, rabbih Tuhannya. Ini tadi. Bila dah ada depan Allah Ta'ala, baru nak ingat dia bertemu. Masa kat dunia dia lalai. Tapi tuan-tuan, orang yang kat dunia ni yakin akan bertemu Tuhannya, apa dia buat? Falyamal amalan salihah. Dia akan buat amal soleh. Amal soleh dia banyak, ada yang wajib, ada yang sunat. Itu yang kita cerita yang lepas ni. Yang sunat pergi umrah kali ke-7, dia pergi. Menuntut fardu ain tentang tata cara solat, dia tak datang. Amal soleh dia ada tingkatan.
Kalau sapu buat yang sunat, yang wajib tak buat, nanti tenganga depan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang wajib buat dulu. Buat yang wajib dulu. Itu cerita tuan-tuan. Siapa yang yakin bertemu Allah, dia buat amal soleh. Benda-benda lara, benda-benda haram ni dia tak akan terlibat. Tapi siapa yang ghaflah, siapa yang lalai, kiri yang banyak mencatat. Ghaflah tadi. Sebab itu bila sampai saja insan tadi depan manusia, Allah dah pulang paku buah keras. Laqad kunta fi ghaflatin min hada. Dulu wahai manusia si fulan, kat dunia engkau lalai, tak ingat nak bertemu aku ini, sebab itu amal soleh kamu tak cukup. Gitu. Fakashafna anka ghita'aka. Kasyaf tu maksudnya singkap. Masuk kat dunia, mata dan mata hatinya tertutup, tak ingat jumpa Allah Ta'ala. Tapi bila dah ada depan Allah Ta'ala, tutup tu dah hilang dah. Itu berlaku waktu dalam surah As-Sajdah tu tuan-tuan. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Nanti wahai Muhammad, engkau dapat tengok orang yang banyak dosa ini tertunduk-tunduk kepala mereka di depan Tuhan mereka. Ini tadi bila dah ada depan Allah Ta'ala, seraya berkata, wahai Allah, mataku dah nampak neraka, telingaku dah dengar jeritan orang dalam neraka yang sudah diseksa oleh Allah Ta'ala. Maka tolong kembalikan aku balik ke dunia untuk buat amal soleh, kerana inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang ada depan engkau, kami yakin akan menghadap engkau. Masa tu baru yakin. Kat dunia lalai. Tu cerita dia tuan-tuan. Fabasarukal yauma hadid. Penutup ayat itu. Basar itu mata tuan-tuan. Fabasarukal yauma, hari di depan Allah Ta'ala dia dah nampak neraka. Sebab neraka itu terletak sebelum syurga. Sebab merentangi neraka itu sirat. Maka apa jadi mata dia tuan-tuan? Amal solehnya tak cukup, depannya dah neraka. Jadi dia yakin akan pergi ke mana? Ke syurga ke neraka? Neraka. Apa jadi mata dia bila dah nampak neraka tempat dia nak masuk tu? Hadidun, terbeliaklah matanya. Dia terjemah situ tajam kan dia, tapi tak susah nak faham. Terjemahlah terbeliak. Maka terbeliaklah matanya tuan-tuan. Penutup tuan-tuan. Tengah-tengah terbeliak mata itu datang malaikat saksi tadi yang pegang rekod amalan tu. Qala qarinuhu hadza ma ladayya atidun. Berkatalah qarin. Tuan-tuan tahu qarin tak? Orang Melayu qarin ni hantu raya. Yang tak yang nak buang pun susah kan? Qarin ni tuan-tuan malaikat yang tak pernah pisah dengan kita tadi. Itu namanya qarin. Dia iringi kita. Malaikat tu tadi berkatalah tengah-tengah mata terbeliak nampak neraka tadi, hadza ma ladayya atidun. Hei si fulan, ini dengan aku ini kitab catatan amalan kamu. Maka sila baca, Iqra kitabaka, sila baca. Ini tuan-tuan ingatan Al-Quran. Jadi kalau umur kita 14 dulu dibimbing dengan ayat-ayat macam ni, insya-Allah kita ingat, kita tak lalai. Tapi saya yakin jarang-jarang dibimbing. Jadi masjid ni sebab saya cadang Haji Sufian supaya ayat-ayat ni kerap masjid ni kena buat ulang kaji. Tak payahlah tafsir panjang-panjang, satu ayat 6 bulan baru habis. Itu ahli tafsir tuan-tuan, itu profesor punya kerja. Yang Profesor Dr. Zulkifli, itu kerja dia tu tuan-tuan dapat pengajaran daripada ayat, kesimpulan daripada semua yang panjang-panjang tu, apa yang kena kita faham, itu saja tuan-tuan. Jadi Allah awasi tak tutur kata perbuatan kita tuan-tuan? Awasi. Melalui apa? Malaikat. Berapa malaikat? 2. Duduknya di mana? Kanan dan kiri. Yang kanan apa namanya? Raqib Atid. Dah tukar dah. Tadi Raqib. Yang di kiri apa namanya? Baik. Satu perkataan pun dicatat, tambah perbuatan semua dicatat. Mati bila?
Sakaratul maut bil jadi kan dah dapat faham kan. Jadi insya-Allah kita usaha tuan-tuan so jangan ke mana-mana, teruskan bersama Al-Quran. InsyaAllah Ada apa-apa soalan tak? Dah tu nak balik Ada tetamu orang plat kuning-kuning nak datang rumah ni, daripada Pahang. Next come kena panggil Datuk Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, rezekikan kami untuk membaca, memahami, menghayati dan mengamalkan kandungannya waktu pagi, waktu petang, waktu siang, waktu malam. Ya Allah, setiap huruf Quran kami baca, ampun dosa kami, ampun dosa kedua ibu bapa kami. Setiap huruf Quran kami baca, angkat darjat kami, angkat darjat kedua ibu bapa kami. Setiap huruf Quran yang kami baca, benteng kami daripada neraka, benteng juga kedua ibu bapa kami. Ya Allah, di akhirat kami pohon jadikan Quran ini sebagai punca Engkau membela dan memberi syafaat kepada kami. Jangan sekali-kali Engkau jadikan Al-Quran ini sebagai punca Engkau mendakwa dan melaknat kami. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.